Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaza daripada Al-Muyassar Group, pakar pembelajaran Al-Quran bagi dewasa, ingin mengaji, ingat DMG bersama dengan saya lagi sekali. Masya Allah, Ustazah Azah, apa kabarnya pada minggu ini, Masya Allah. Alhamdulillah, sehat. Syaza, apa kabarnya? Alhamdulillah, sihat walafiat. Syukur sebabnya dapat lagi mengadakan sesi ini bersama Ustazah Azah lah. Dan di mana kita ni kan bedah makhraj Al-Fatihah pada kali inilah. Dan minggu lepas kita ni sudah berbincang ataupun Ustazah Azah sudah mengajarlah makhraj untuk ayat yang kedua. Dan Masya Allah anda sadar ayat yang ketiga dia sudah. And then we are almost at the end lah of the ayat, Masya Allah. Dan tapi sebenarnya kan Ustazah Azah banyak kan lagi yang kalau difikirkan lah dalam makhraj kah, tajwid kah, sebenarnya banyak yang patut dipelajari. So mungkin adalah Ustazah Azah boleh cerita sedikit experience yang paling Ustazah ingatlah dalam melihat apa perasaannya macam masa mengajar lah, masa mampu untuk mengajar dalam kelas dan melihat peningkatan daripada pelajar-pelajar itu sendiri. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Syaza. Ni macam bercerita sedikit mengenai pengalaman mengajar khususnya kelas dewasa, kelas pre-tamhid yang telah lalu lah yang memang saya ajar. Yang mana Masya Allah lah berbagai kita ni yang belajar di sini memang bukannya semua basicnya pendidikan agama. Ada yang mu'allaf. Masya Allah saya ada 3 pelajar mu'allaf yang pada sesi sebelum ini yang mana telah bercerita juga apa sebenarnya permasalahan yang diorang hadapi. Diorang memang ada belajar tapi untuk sebutan ataupun lebih kepada makhraj itu indah dah. Jadi diorang sendiri ambil inisiatif untuk belajar bersama kami. Jadi Alhamdulillah sepanjang 5 bulan bersama diorang itu, bulan pertama dan kedua memang struggle lah. Sebab macam biasalah orang dewasa alasannya bila ditagur sedikit, ya biasalah malu kan, dah karau lah, dapat lah, lidah pendek lah apa contoh. Kalau saya terpaksa macam cuba, kita ni cuba. Jangan kita ni target kita ni boleh dapat yang paling terbaik ataupun paling tepat. Ini kita ni usaha. Sebab Allah memandang usaha kita ni. Saya sendirilah macam mana pelajar-pelajar berusaha, macam saya belajar mengajar, orang-orang saya pun belajar. Sekarang macam saya lihat juga, lurus juga Puan Ani menyambut lah contoh. Saya belajar juga dari ia macam tu. Masya Allah. Masya Allah lah, macam sama-sama. Bukannya saja saya memberi, tapi saya ambil juga apa yang diorang macam dari diorang itu. Jadi bukannya ada limit lah macam saya saja memberi. Macam diorang pun ada juga, sebab diorang ada juga yang belajar sendiri, mengaji sendiri. Cuma Indah terlalu detail khususnya dalam makharijul huruf itu. Jadi bila sudah nampak kepada sesi bulan ketiga dan hingga bulan terakhir, sesi sebelum ini, Masya Allah, nampaklah pelajar-pelajar itu semangatnya. Macam kalau saya membawa contoh surah Al-Fatihah, diorang akan tanya, Suzah mana slide surah Al-Fatihah? Diorang yang tanya. Macam tahu sudah. Kan artinya sebab itu saya suka kalau bila saya mengajar pendedahan awal, surah yang saya suka bawa adalah surah Al-Fatihah. Jadi saya akan beritahu sebab kelas bermula pukul 7 hingga 8.30. Jadi bila dia selesai kelas, saya akan cakap, okey, sekarang sembahyang Isya, huruf yang belajar malam ini kita luruskan dalam bacaan kita karena malam sembahyang Isya. Macam tu. Jadi seronok kan, macam seorang cakap, baru aku tahu susah rupanya macam mana. Contohnya beberapa ayat yang sebelum ni lah yang sudah kita ni, khususnya ayat 1 dan 2 itulah. Ayat-ayat selepas 1, Masya Allah. Dan rasa macam bersyukur nampak bila orang benar-benar kan menuntut ilmu, kan mau memperbetulkan pembacaan dalam pembacaan lah, khususnya dalam bukan saja Al-Fatihah tapi dalam belajar Al-Quran itu usaha diorang itu benar-benar usaha yang bersungguh-sungguh sampai saya sendiri macam ya Allah semangat je pelajaran ni. Bila pelajar semangat, guru lagi semangat. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah.
I really like it when you said apa namanya ni, Ustazah Azah belajar juga daripada belajar and then rupanya ia lurus macam Amin ni punya sebutan. And I think that's what's really special lah about ada kelas atulah daripada belajar sendiri kan. Jadi kalau belajar sendiri, ada orang, of course kita ni dapat refer kepada buku, kepada YouTube. And satu benda lah yang pernah dulu one of our students, Khairul Azmi, katanya buku Watun dia dapat menagur kita ni. Luruskan Indah. Betul. YouTube Watun dia dapat menagur kita ni dari segi pembacaan itulah. So that's why macam we have that classes kan, macam Tamhid, ada stage-stage-nya lah. InsyaAllah untuk sesi ini kita ni akan berkongsi untuk memberi manfaat lah kepada orang yang ada dalam community kita ni, Muyassar Group di Facebook, Kuasa Asas Ngaji. So kita ni insyaAllah mula dengan ayat yang ketiga, betul kan? Sudah. Okay, ayat yang ketiga. Surah Al-Fatihah, makhrajnya insyaAllah. Okay. Boleh teruskan insyaAllah Ustazah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Syazah. Okay. Alhamdulillah kita ni bertemu lagi untuk sesi pada kali ini, yang mana kita ni Alhamdulillah untuk sesi-sesi sebelumnya kita ni sudah banyak kita ni belajar makhraj huruf yang terdapat di ayat 1 dan ayat 2. Masya-Allah hari ini sesi pada kali ini kita ni akan sama-sama belajar. Saya faham kalau kita ni lihat ayat ketiga ni, ia memang sudah ada di ayat yang pertama. Tapi indah Bapak. Kan saya sudah cakap jangan kita ni limitkan diri kita ni untuk mendapat sesuatu ilmu, khususnya dalam ilmu Al-Quran lah. Sebab ini ilmu, ya sebenarnya macam kalau kita ni faham saja, bila kita ni belajar sesuatu ayat Allah tu, kita ni kan, kalau kita ni hargai, kita ni fahami, ini Al-Quran, ini bukan buku biasa. Jadi kalau kita ni belajar, kita ni amalkan lagi, Masya Allah. Kita ni kan salah ada diri kita, kalau kita ni faham lagi maknanya. Masya Allah. Itu sedikit mukaddimah. Mungkin ada yang mengantuk-ngantuk, ada yang macam okey, simple je saja ni, ada banyak dua kalimah. Dua kalimah tapi ayatnya hurufnya ada berapa yang akan kita ni belajar sama-sama untuk hari ini insyaallah. Jadi macam biasa, saya ulang lagi macam biasa, ada yang sesi sebelum ini saya cakap untuk huruf yang pertama di awal ayat di sini saya akan mengeluarkan ataupun saya akan menerangkan. Ya, sebab ia ada khusus penerangannya. Jadi kita ni berpindah kepada huruf yang kedua, iaitu huruf lam. Okey, saya lupa sebenarnya, saya lupa membaca. Ya Allah, maafkan saya. Confident saya mengajar tu tanpa saya baca dulu. Cuma susah ni terus makhraj. Tadi saya baca dulu. Okey, untuk ayat ketiga surah Al-Fatihah saya akan baca sebanyak 2 kali. Okey, saya baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. InsyaAllah boleh InsyaAllah. Sekarang lagi di hujung sesi kita ni akan baca sama-sama insyaAllah. Okey, untuk ayat ataupun kalimah yang pertama, kalau kita ni Ar-Rahman. Jadi fokus Ar-Rahman, tapi fokus kepada ayat yang kedua, bukan ayat, huruf yang kedua, iaitu huruf lam. Huruf lam. Huruf lam adalah huruf lisan ataupun huruf lidah, yang mana tempat keluarnya adalah bahagian lidah. Ia memang bahagian lidah dan keluarnya adalah bahagian hujung lidah bertemu dengan langit-langit bahagian atas. Huruf lam. Okey, makhrajnya okey, hujung lidah bahagian saya ulang dulu. Makhraj huruf lam adalah makhraj lidah dan tempat keluarnya bahagian hujung lidah kita ni tu naik ke atas. Mesti kena arah bahagian gigi geraham atas kita ni ataupun gigi seri atas kita ni dan bahagian langit-langit kita ni. Contohnya kita ni matikan terasa ke tidak? Lidah kita ni tu naik ke atas kerana arah gigi dan gusi kita ni. Okey, terasa kalau dia buat lam, kalau lam saya anda terasa. Kalau kita ni nampak lidah kita ni tu naik. Itu adalah tempat keluar makhraj huruf lam. Okey, kemudian kita ni beralih lagi, huruf seterusnya adalah huruf ra. Huruf ra sama juga huruf lidah. Huruf ra adalah huruf lidah dan huruf ra sama juga ujung lidah kita ni tu bertemu dengan langit-langit bahagian atas. Ra, au. Kalau ini buat au, matikan au. Lidah kita ni naik ke atas kerana arah langit-langit.
Itu adalah di mana tempat keluar huruf ra. Okey, jadi huruf ra bila kita menyebut ada getaran di hujung lidah tu. Ra. Okey, lepas di sini ada getaran. Kita ni terasa arah lidah kita ni ada getaran yang tidak lebih daripada 2 getaran. Kemudian huruf ha. Okey, huruf ha. Huruf ha adalah huruf ataupun makhraj tempat keluar huruf ha adalah bahagian kerongkong tapi bahagian tengah kerongkong. Ha. Okey, kita ni matikan di sini kita ni sebutkan rah. Kalau saya boleh ajar lagi, huruf ha ini adalah huruf hamas. Huruf apa lagi huruf hamas ni susah. Huruf hamas ini adalah huruf yang mengeluarkan angin daripada mulut kita ni. Rah. Ada angin yang keluar daripada ataupun ada udara yang keluar daripada mulut kita ni. Itu adalah sedikit sebanyak mengenai sifat huruf ha. Jadi perlu tahu. Okey, bila kita bilang rah ada angin juga dan dia keluar daripada tempat keluarnya bahagian kerongkong. Bukan angin keluar daripada kerongkong, angin keluar daripada mulut. Tapi huruf ha itu makhrajnya adalah bahagian tengah kerongkong. Okey, rah ataupun sini tengah-tengah. Okey, kemudian huruf seterusnya adalah huruf mim. Mana huruf mim? Kalau kita lihat mim selepas huruf ha. Huruf mim bila ia bersambung keadaannya ia ada tangkainya yang panjang dibuang. Ia disambung disebabkan ada huruf sebelum dan selepasnya. Okey. Jadi huruf mim adalah huruf bibir mulut. Huruf bibir mulut yang mana bila kita ni menyebut huruf mim, bibir atas dan bibir bawah kita ni bertutup. Mim, tutup. Dia buka ia bibir mulut. Okey. Kemudian huruf nun. Okey, huruf nun adalah huruf lisan. Okey, huruf nun di sini adalah huruf lisan. Huruf lisan adalah huruf lidah. Ataupun tempat keluar huruf nun makhrajnya adalah bahagian lidah. Jadi huruf nun makhrajnya indah jauh dengan huruf lam. Okey, jadi kita matikan dulu huruf nun. An. Contoh di sini ni baris bawah. Tapi kalau kita matikan apa yang kita ni rasa arah lisan kita ni, lidah kita ni adalah lidah kita ni naik arah gigi geraham atas, gigi atas kita ni dan mengenai arah langit-langit. Bukannya arah gigi, langit pun kana. Okey, Syaza kana kana bukan arah gigi saja. Kana arah langit-langit kita ni. Okey. Kemudian itu sudah kita ni habis kalimah yang pertama. Okey, mungkin saya boleh baca Ar-Rahmani Rahmani. Okey. Kemudian kita ni beralih lagi kepada kalimah seterusnya. Sama juga bentuknya sama, cuma ada berbeza satu huruf sahaja. Huruf ya. Kalau sebelum ini huruf mim. Ada huruf ya, mim, nun. Okey. Jadi untuk kalimah seterusnya adalah huruf lam. Okey, huruf lam. Lam adalah huruf lisan. Okey, sama. Huruf lisan. Ia bermain di hujung lidah kita ni. Okey, hujung lidah kerana arah langit-langit kan naik. Lidah kita ni naik ke atas. Okey. Kemudian huruf ra. Huruf ra pun sama huruf lisan. Huruf ra adalah huruf lisan. Jadi bila kita ni menyebut huruf ra ni, lidah kita ni tu akan naik ke langit-langit atas. Inilah naik, inilah tekanan mana inilah kerana sangat tapi lidah memang keadaan ataupun kedudukan lidah kita ni tu naik. Dan ada getaran di hujung lidah kita itu. Macam bukan mendatar naik tu lidah kita ni naik. Okey. Kemudian huruf seterusnya adalah huruf ha. Huruf ha adalah huruf ataupun makhraj yang keluar daripada bukan pangkal, tengah tenggorokan. Tenggorokan di sini. Jadi huruf ha bahagian tengah. Jadi kita dimatikan lembut saja. Okey. Sesimpelnya macam itulah huruf ha. Okey. Kemudian huruf ya. Okey, huruf ya. Kalau kita ni lihat, kita ni sebut dulu huruf ya. Matikan ai matikan ai. Apa yang kita ni rasa?
Cluenya tadi huruf ya adalah huruf ataupun makhrajnya keluar daripada makhraj lisan ataupun makhraj lidah. Okey. Jadi kalau huruf ya ia keluar daripada pertengahan lidah bertemu dengan pertengahan langit atas. Tengah lidah ni mesti kanan arah langit atas. Rasa ke indah? Tengah lidah kita ni kanan sedikit arah langit atas. Ya kanan. Okey, ia bahagian lisan tapi tengah lisan mengenai arah langit-langit atas kita ni. Okey. Kemudian huruf yang terakhir untuk ayat ketiga iaitu huruf mim. Okey, huruf mim. Bisa menyebut mim pun boleh sudah kita terbang. Sudah tekan ni mim bibir. Ya betul. Ia adalah huruf bibir mulut. Okey, huruf mim makhrajnya adalah makhraj keluar daripada bibir mulut dan keadaan bibir mulut kita ni bila kita ni menyebut huruf mim adalah bibir atas dan bibir bawah kita ni bertamu. Mim. Tamu kan? Mim. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi untuk sesi pada kali ini ayatnya indah panjang, simple saja. Makhrajnya pun kurang jauh lah. Memang indah jauh lah, sama. Memang pengulangan itu akan ada, sentiasa ada. Okay? Jadi saya bacakan dulu untuk ayat ketiga. Kemudian kalau boleh Syaza ikut selepas saya, boleh Okay, untuk ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh Syaza? Okay. Dengar ada mute. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas sebutan ra hanya masya-Allah. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, untuk sesi pada kali ini alhamdulillah kita ni sudah habis ayat ketiga surah Al-Fatihah. Mungkin Syaza saya boleh ada yang siapa-siapa yang mau dapatkan e-book secara percuma, insya-Allah kita boleh agak saja di www.kuasaiasasngaji.com/kam. Betul lah Syaza? Betul. Jadi insyaAllah dengan adanya bis kita dapatkan e-book secara percuma ni, insyaAllah mudah-mudahan dapat membantu bis kita lah dengan lebih mungkin bukanlah mungkin secara detailnya tapi mungkin dapat membantu bis kita. Mungkin kalau kita ni dapat kita ni tahu. Okay? Jadi macam kalau boleh Syaza kongsikanlah apa saja yang ada di dalam e-book ini, boleh? Boleh. Jadi kita ni boleh lihat sama-sama. Masya-Allah. Jadi bila kita dapat apa yang kita ni dapat di sini, bukan saja kita ni dapat gambar rajah makharijul huruf, ada sebutan-sebutan, perbezaan huruf-huruf yang kita ni sendiri pun rupanya selama ni aku membaca cuma ni huruf tu ani cuma tu. Jadi insya-Allah dengan adanya e-book ni mudah-mudahan dapat membantu bis kita lah lagi. Jadi kita ni boleh praktis sama-sama. Yang sudah dapat kita ni boleh gunakan ani. Kita ni boleh lihat sama-sama untuk sesi akan datang, insya-Allah. Dengan lebih jelasnya kita ni boleh ikut sama-sama bersama saya. Kita ni praktiskan walaupun secara talian, secara online saja, insya-Allah ia boleh memberikan orang kita ni, bila kita ni membaca saja kesan itu dah sama bila kita ni ikut. Betul dah Syazah? Betul. Masya-Allah, alhamdulillah. Itu saja untuk sesi pada kali ini, insya-Allah. InsyaAllah untuk lain kesempatan kita ni jumpa lagi untuk seterusnya lah ayat keempat dan hingga selesai, insyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih dan saya serahkan kepada Syaza. Okay. Masya-Allah Ustazah Azah. Ya, ayat yang ringkas tapi kalau difikirkan maknanya meluaslah, masya-Allah. Pasal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. And then I think betul lah macam Ustazah Azah cakap tadi, macam ia berbeza kalau sekiranya kita ni ikut dari buku sahaja and then ikut guru lah. Ada guru, ada yang kita ni, ada yang dibimbing, ada yang membimbing kita ni lah. Sebenarnya saya sendiri pun mencuba sebenarnya ikut apa yang dibuat, apa yang macam kita ni produce di Al Muyassar Group. Memang saya sendiri cubalah sama ada benda ni dapat diikuti ke indah, especially for someone yang bukannya ada background agama tapi bukannya satu antara the main background that I have lah. So
That's why buku ini exists, and it actually ada nampak sudah bukunya belum? Dia punya tu nampak, tapi belum, bukannya isi kan? Okay. Okay. Alright. So macam Ustazah Azhar cakap tadi lah, ada beberapa lah exercise sebenarnya. Ada latihan-latihan yang dapat dibuatlah sendiri, and then perbezaan apa impactnya lah kalau sekiranya salah makna, berubah makna. Apa maksudnya? Ada hari itu kan sesi yang pertama di mana Ustazah Azhar ada cakap lah pasal ada perubahan makna kalau sekiranya kita ni salah sebut dari segi makhraj huruf itu sendiri. Atau baru makhraj huruf, lagi kita cakap pasal harakat dan tajwid dan sebagainya lah, masya-Allah. And then ada ada pasal Al-Fatihah dan apa tempat kesalahan yang selalu dibuatlah dalam surah Al-Fatihah, dan ini baru ayat yang keempat. Ayat yang keempat ni salahnya. I think so. Ayat yang keberapa ni? Ayat alif. A mix of ayat-ayat tu. And then macam mana kan belajar sendiri. So memang yang dia Ustazah Azhar ada demonstrate lah tadi macam mana kan check, macam mana kan pegang dan sebagainya, di mana kan pegang. Of course kalau lidah dah dapat dipegang, tapi itulah you punya you punya practicalnya. Dan di sini carta lah yang you can actually dapat gunakanlah sebagai panduan kalau sekiranya ada guru. Dan insyaAllah kalau sekiranya kita perlu lagi bantuan, boleh hantar audio kepada kami, dan insyaAllah your Al-Fatihah akan dicek secara individu dan akan mendapat feedback individu mengikut giliran lah, insyaAllah. Dan of course kalau sekiranya ini paling bonus lah, masya-Allah. Masa ni kita ni berada di zaman online lah, sudah zaman online. So kalau ada some people macam perlu lagi bantuan perlu lagi bantuan untuk dibimbing dan sebagainya, untuk mau lagi ada ada support system secara live dan sebagainya. So that's why we have perjalanan belajar Al-Quran itu. Actually ada missing sini pre-tamhid lah, dari mengenal huruf sampailah ke stage talaqi khas lah. And it's really kalau belajar ini memang mengikut peringkat lah, anda boleh gagasnya orang. Anda boleh gagas lah, so we have to ikut peringkat-peringkat. And then yang paling penting kita ni ada pengulangan lah dari segi kita ni punya pembelajaran itulah, istiqamah lah, insyaAllah. Okay, so I think itu lah saja Ustazah Azhar. Ada lagi apa-apa pesanan that you want to berikan kepada orang yang berada dalam grup ini, ataupun khasnya kepada sesiapa lah yang di luar sana yang mungkin ada rasa malu, rasa macam dapatkah indah aku ni sebenarnya. Itulah. Okay, Masya Allah, Alhamdulillah Syazah. Okay, untuk penutup sesi pada kali ini, Alhamdulillah kita ni sudah sama-sama belajar makhraj huruf di dalam surah Al-Fatihah. Apa yang selalu saya sampaikanlah, bukan saja saya sampaikan tapi untuk diri sendiri. Percakapan ni pun untuk diri sendiri juga. Jadi kita ni macamnya saya lah, saya akan selalu bawakan jangan kita ni limitkan diri kita ni. Okay, jadi belajar ni bukannya istilah umur atau bukan penghalang kita ni untuk grab ilmu. Jadi selagi mana kita ni ada kemahuan, banyak kita ni boleh dapatkan pelbagai cara sebenarnya untuk kita ni belajar. Cuma tinggal diri sendiri, sama ada diri ni mau ke indah, itu saja sebenarnya. Jadi kalau ada peluang ataupun bis kita yang I'm sure ada yang konsisten mengikuti sesi yang diadakan di grup ni. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ini dapatlah membuka sedikitlah, bukan lagi sedikit, semualah orang-orang yang berada di grup ini sama-sama belajar, sama-sama kita ni buang rasa malu kita ni tu. Kita ni belajar ni pun kerana Allah. Jadi ini adalah yang kita ni belajar ni adalah ayat-ayat huruf-huruf Al-Quran. Jadi kenapa kita ni perlu ada rasa malu, ada rasa terlambat. Okay? Jadi mudah-mudahan kita ni perlahan-perlahan lah. Jadi siapa yang ikut, saya doakan mudah-mudahan tetap terus istiqamah mengikuti sesi khususnya dalam membedah makharijul huruf surah Al-Fatihah. InsyaAllah akan kami sampaikan setiap minggu lah. Jadi mudah-mudahan dapat memberi manfaat Arabis kita. Dan sekali lagi juga yang ini dapat mengikuti
InsyaAllah boleh dapatkan lagi sekali e-book secara percuma yang tadi telah dianukanlah. InsyaAllah akan ada lagi, kami akan bagi tahulah dari semasa ke semasa tiap kali sesi ini dibuat, bagi siapa-siapa yang mau mendapatkan e-book secara percuma sahaja insyaAllah. Jadi akhir kata daripada saya, kita ni teruskanlah selagi mana hayat, nyawa tu masih Allah pinjamkan arah kita ni. Jadi selagi mana ada masa kita ni untuk menuntut ilmu, belajar, kita ni ambil saja peluang yang ada. Jadi jangan rasa macam diri itu terlambat. Indah, belum ada kata terlambat. Okay? Selagi mana kita ni mau, tinggal diri kita ni saja lagi. InsyaAllah dengan adanya perkongsian pada kali ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat Arabis kita, dan kita ni dapat lagi memperbetulkan dan memperbaiki sebutan ataupun makharijul huruf khususnya dalam surah Al-Fatihah. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, masya-Allah Ustazah Azah. Terima kasih atas perkongsiannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan banyak rahmatlah di dalam dan barakah juga di masa kita ni. Dan mudah-mudahan sesi-sesi ini membantu bis kita lah untuk untuk memecahkan rasa malu itulah untuk belajar. Sebabnya kalau Indah awalan ni bila lagi kita ni kan tunggulah pun dunia pun makin tua. Tadi pun mungkin tua. We don't know bila lah kita ni dipanggil macam tu. Okay, so again insyaAllah saja untuk sesi kali ini. InsyaAllah jangan lupalah untuk kongsi sesi ini ataupun beritahu arah kawan-kawan anda mengenai e-book ini, sebabnya hanya dapat membantu kawan-kawan lah. Kalau kita rasa macam alhamdulillah my makhrajul huruf sudah terjaga, boleh panggil lah kawan-kawan, bagi tahu keluarga tentang e-book ini lah. Sebabnya betapa ramainya orang di luar sana yang jauh lah daripada Al-Quran, dan kita ni punya apa yang kita ni dapat buat ialah untuk berkongsi lah benda-benda ni. Sama ada orang terima ke ataupun tidak, itu urusan Allah lah. Kita ni hanya dapat berusaha insyaAllah. Okay, so dengan itu tadi tutup live ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Syazah daripada Al-Muyassar Group diiringi dengan Ustazah Azah untuk sesi Makhraj Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.